tak yakin payah. Macam kisah ada seorang budak, dia belajar dengan guru tu. Dia belajar dengan guru, belajar agama dengan guru dia tu. Dia belajar. Bila dia balik, setiap hari balik, dia kena nyeberang sungai, naik perahu. Hari tu dia balik, perahu yang hanyut. Sudah, macam mana nak balik ni? Dia pusing balik pergi rumah tok guru dia. Tok, tolong tok, kenapa? Perahu saya hanyut lah tok. Dia ni malas nak layan nak murid dia tu. Kau selawat 3 kali, kau Fatihah ya, kau jalanlah atas sungai tu. Dia pun pergi memang tak ada cerita lagi dah. Pergi dah, elok esok tu tak ada bunyi. Agak tuan guru ni yakin agak dah jumpa perahu lain dengannya. Tak ada dia tanya-tanya lagi dah. Lepas 2-3 minggu, tok, tolong tok. Kenapa? Tok, tolong tok, ada orang meninggal kat kampung saya tu. Habis tu, tak ada orang nak uruskan. Imam tak ada, Bilal tak ada, yang tukang yang biasa mandikan jenazah ni semua pergi. Ada hal. Tak ada orang ni tu. Tok je boleh tolong. Tolonglah tok. Yalah, sekejap aku bersiap. Tok guru pun siap. Tok guru tu turun sampai ke sungai, perahu tak ada. Ni perahu tak ada, macam mana ni? Tok, semenjak tok ajar saya selawat 3 kali dengan Fatihah, saya tak pernah pakai perahu ni tok. Biar betik dah. Betul. Tok tengok ni, dia selawat 3 kali dia Fatihah. Berjalan di atas air tu. Rumah anak murid aku tu. Bangga dah, tak sangka aku. Kan aku main-main ni tu. Dah betul sebab anak murid dia yakin. Tok guru dia pun selawat 3 kali Fatihah. Tenggelam tok guru. Tarik ke dalam kan? Sebab dia sendiri pun tak yakin. Kan? Jadi istighfar, yakinlah, minta Allah Ta'ala terima taubat kita. Kita ni ada dosa-dosa kita. Kan Nabi cakap, kalau kamu hidup di waktu pagi, jangan cita-cita hidup petang. Hidup petang, jangan cita-cita hidup malam. Hidup malam, jangan cita-cita hidup esok. Nampak tak? Tu sebab kita istighfar. Sebab atas dosa kita antara satu waktu solat dengan satu waktu solat tu. Tu kita istighfar. Istighfar lah banyak-banyak. Siapa berani angkat tangan? Alhamdulillah, semenjak doa awal tahun dibacakan oleh imam masjid hari itu, sampai sekarang belum ada dosa lagi dia. Tolong angkat tangan. Tak berani angkat tangan? Tak berani. Alhamdulillah, dah cek dah, tak ada dosa lagi. Tak ada. Semua ada dosa. Kan kadang-kadang kita bercakap tak perasan. Kadang kita memandang pun kita tak perasan. Tiba-tiba ternampak, terlihat, terbaca. Macam-macam. Sekarang ni dunia tanpa sepadan pula. WhatsApp, WeChat, BeeTalk, Facebook, macam-macam baca. Tah betul, tah tidak. Kita pula main share. Dapat saham. Jangan main-main. Kita share benda tak betul. Walaupun, gang, betul ke ni? Aku dapat daripada grup sebelah. Cuba tengok betul ke tidak. Takut jadi fitnah. Yang kau pergi hantar, baik apa? Dah tahu, tak tahu, jangan kongsi. Jangan pergi share pula dengan orang. Kan pening kepala. Sekarang ni tak tahu. Kita pun dah tak tahu. Dah tak mana satu betul, tak mana satu salah. Dah berapa kali meninggal yang seorang. Kejap meninggal, hidup balik. Tak ada. Orang ni meninggal, tak lagi. Kesannya nazak. Yang seorang tu elok tagak lagi lah. Ilah Allah macam-macam. Kan? Lepas tu dia kadang cerita-cerita yang baik-baik ni tak tersebar sangat. Dengar imam nak pergi umrah lagi tahun ni. Tahu tu. Macam tu lah berita tu. Takkan tersebar cerita tu. Sebab cerita tu tak ada nilai komersial. Cuba kalau dengar imam nak kahwin satu lagi, bila? Dia macam tu. Lain respon yang bukan imam sini lah, tempat lain. Kan kena menjawab lah imam ni kan. Jadi macam tu keadaan kita ni tak tahu macam tu lah perangai dia. Kan? Tu sebabnya kita ni istighfar lah, minta ampun daripada Allah banyak-banyak. Contoh kalau kita istighfar, di ramai yang tak tahu bila kita istighfar. Contoh, kita istighfar kita ambil lah, janganlah banyak mana, ambil 1000 kali sehari. Tapi 1000 kali tu jangan balun tahu 1000. Lepas subuh 200, lepas zuhur 200, lepas asar 200, lepas maghrib 200, lepas isyak 200. Takkanlah lama benar. Astagfirullah. Cukuplah. Sampai habis 1000 kan satu hari. Muka surat kita, catatan amalan kita kalau ada dosa yang bukan dosa mensyirikkan Allah tu, malaikat ni tengok satu istighfar, padam satu dosa. Tapi katalah dosa, contoh, katalah ada 50 dosa kita hari tu. Habis, yang balance lagi 950 ni nak buat apa? Buka muka surat semalam. Buka dosa-dosa muka surat sebelumnya. Itulah kelebihan istighfar. Itu sebab kalau orang yang tak istighfar, dia sombong dengan Allah. Dia sombong. Istighfar apa yang payah bona? Bukan kena angkat borek. Bukan kena apa? Istighfar, astagfirullah. Menyanyi laju pula tu. Asal kenduri berabut mikrofon. Peh dia dengar sadap bona suara dia.
Berhenti dia basuh pinggan sebab nak menyanyi. Bukan orang sini, ni New Zealand cakap ni. Kan? Kan? Iya, tu sebabnya istighfar banyak-banyak. Dan yang ketiga, kejarlah rahmat Allah. Sebab hanya dengan rahmat Allah barulah kita dapat nak masuk syurga ke, nak dapat bahagian-bahagian pahala daripada Allah ni ke. Itulah dia. Rahmat Allah itulah yang kita nak. Nak dapat kebaikan, rahmat Allah. Mudah-mudahan Allah merahmati. Kan kita sebut macam tu doa kita. Apa maksud rahmat? Apa maksud tu? Rahmat tu lah dia. Tu sebab ada seorang abid. Ada seorang abid, dikisahkan seorang abid ni dia beribadah selama 500 tahun. Kemudian ketika di akhirat tu Allah Ta'ala beritahu dia, wahai hambaku, masuklah kau ke dalam syurga dengan rahmat aku. Allah beritahu dia. Apa jawab abid ni? Ya Allah, aku tak nak rahmat kau ya Allah. Dia kata macam tu. Aku nak kau masukkanlah aku dalam syurga disebabkan oleh ibadah aku yang 500 tahun tu. Oh, dia minta macam tu. Apa Allah Ta'ala buat? Allah Ta'ala cungkilkan sebelah mata dia. Keluar. Kenapa ya Allah? Allah jawab, sesungguhnya ibadah kamu yang 500 tahun tu tak boleh nak tebus rahmat sebelah mata kau aku bagi. Ya, amin. Rahmat Allah Ta'ala tarik sikitnya. Sikit dia tarik, tersumbek hidung sebelah. Tak dapat tidur, mengamuk sebelah bini. Hidung. Dia tu. Nampak dia marah. Iya, jangan cakap apa. Kan kita kena go out. Macam mana? Tiba-tiba biasa makan tak jadi. Hari tu lah makan terlebih sikit daging kan. Makan lembu, kijang, rusuk semua talan. Dengan tanduk-tanduk balun. Habis tiba-tiba gaut kaki, pijak sakit, apa sakit. Allah. Nikmat sikit ya Allah Ta'ala tarik. Kan belum mati pun lagi. Balak. Jadi itu sebabnya minta rahmat daripada Allah. Dalam satu kisah ada seorang nabi, kalau kita buka kitab Mukasyafatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali, ada seorang nabi beribadah selama 50 tahun. Pada satu hari itu Allah Ta'ala sebut, wahai hambaku, sesungguhnya aku ampunkan dosamu. Terkejut Nabi itu. Ya Allah, bukankah aku ni Nabi, aku tidak berdosa? Dia boleh petikaikan bila Allah Ta'ala sebut macam tu. Tak disebut nama Nabi ni siapa. Maka malam tu juga Allah Ta'ala perintahkan sebatang pokok agar menghimpak kaki itu. Tony 9 cakap himpak. Dalam bahasa Johor sebut menghempap. Menghempap kakinya. Bengkak-bengkik. Bengkak-bengkak. Menganing-aning. Apa menganing-aning ni? Macam mana cakap tu? Berdenyut-denyut lah. Berdenyut-denyut dek bengkak tu. Tak dapat dia tidur dia sampai pagi. Pagi tu dia sebut apa? Dia mengadu dekat. Dia mengadu lah ke Allah. Ya Allah, sakit ni Allah, tak boleh tidur. Apa Allah Ta'ala beritahu? Sesungguhnya ibadah kamu yang 50 tahun itu tak dapat nak menebus satu keluhan kau terhadap aku. Cuba fikir berapa kali mengeluh sehari. Lama sikit ceramah mengeluh. Lama lah dia ceramah malam ni. Contoh lah. Contoh kan. Lambik lah penceramah lambik salah. Ceramah lama salah. Kan. Macam-macam. Saya sambung sikit lagi ya. Sambung lah. Kan. Kan. Dia marah lah kan. Ada sekali tu saya ceramah. Saya tak nak sebut lah kat mana. Saya ceramah ada satu YB kawasan tu ada. Tapi nota. Ustaz, sila berhenti dalam tempoh 5 minit dah. Saya pun bercakap dengan YB. Dia kata berhenti 5 minit lagi. Apa pandangan YB? Sambung ya, dia kata. Saya sambung lagi saja. Menyasal YB tu. Kan? Dah tak dapat balik dah lah. Macam-macam ni dia duduk tak habis-habis lagi kan. Ayo jangan main-main. Kita kalau kat depan ni memang tak terasa sangat kadang-kadang. Kan? Kejap aja kan. Tak ada mana kejap ada. Kan? Tapi jangan risau. Saya adalah antara penceramah dalam Malaysia yang tak kecil hati siapa yang nak tidur. Tidurlah. Saya takkan marah sebab memang dah itu kelebihan orang mendengar ceramah. Dia boleh tidur. Orang bagi ceramah memang tak boleh tidur. Kalau dia bagi ceramah dia tidur memang handal orang tu. Kan pernah tengok dia berceramah tidur tu. Oh tak boleh, tak ada. Yang hebat pernah buat tu cikgu apa dulu? Yang P. Ramli marin apa? Cikgu suka tidur. Cikgu apa? Cikgu Ramli ke? Cikgu Sari. Cikgu Sari. Dia yang satu-satu cikgu yang mengajar boleh tidur tu. Orang lain tak dapat baik macam tu. Dia macam mana ngantuk baiklah dia takkan tidur. Tapi ya Allah, Cikgu Sari dia boleh tidur.
Itu satu bondo yang orang kata banyaklah pengajaran cerita Ramli tu. Kan? Tengok tu banyak sampai sekarang orang boleh tengok. Ada satu hamba Allah ni dia boleh bawa CD Ramli pergi umrah. Apakah gila kan? Kenapa? Takut boring. Apa kau bangang bona kau boring pergi umrah? Tak pernah dengar orang cakap boring pergi umrah ni. Dia bawa CD Ramli, ditahan kat immigration Arab tu. Dia tahan kat bilik tu. Orang Arab tu cek CD tu. Togolak-golak immigration tu tengok. Orang immigration Arab togolak-golak tengok. Lopeh tu dia kata, ada lopeh boleh masuk dia kata. Tapi CD dia rampas. Ambil. Bawa balik rumah dia lah kan. Kan? Tu dia kan tak faham tu kan. Itulah dia.